Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku nak bawa isu ni, 6 jahanam ni. Geng-geng 6 jahanam yang tak sedar diri, yang duk katanya depa duk perjuangkan Melayu, depa duk perjuangkan Islam, depa perjuangkan hidup depa ni demi Melayu, demi Islam, demi tanah air. Hampa fikir tak, ini ke wajah-wajah. Aku akan playkan video ni, ucapan depa, dan aku akan sertakan sekali kritikan-kritikan di atas kenyataan puak-puak ni. Sangat-sangat memalukan. Apa jenis ni? Apa jenis agama Islam geng ni? Dan apa jenis bangsa Melayu geng? Apa jenis tanah Melayu punya style, tanah Melayu punya adab ke apa jenis ni puak-puak ni. Sebab sangat-sangat memalukan. Cuba hampa fikir. Cuba kita tahu agama Islam sangat-sangat mementingkan adab. Dan untuk bangsa Melayu kalau orang-orang Eropah depa mai duduk di dalam negara kita ataupun daripada Indonesia, Thailand ke mana-mana, apabila depa mai ke Malaysia, depa ada kesusahan di tepi jalan ke apa, orang Melayu kita yang pergi tolong depa dan penuh dengan beradab. Kalau hampa tengok reaction daripada orang-orang luar mai duduk ke dalam negara kita, dan depa menceritakan adab-adab orang-orang Melayu. Depa menceritakan orang Melayu ni betapa beradabnya. Tapi apabila orang-orang yang tak beradab macam puak-puak ni nak berpolitik dan memainkan macam sentimen, sepatutnya hang nak berpolitik, hang kena ceritalah apa yang akan buat kalau hampa memerintah. Tapi aram pejadah apa pun hampa tak cakap, just main peribadi, attack peribadi untuk nak bagi nampak teruk Anwar Ibrahim ni, untuk nak bagi Anwar Ibrahim ni dikritik hebat. Padahal kita boleh tengok setara ni je kan. Depa ni bukan nak kata tidak, yang depa duk kata memperjuangkan Melayu Islam, ini semua hipokrit, ini semua tunggangan. Kalau betul-betul perjuangkan Islam, kalau betul-betul perjuangkan Melayu, adab Melayu tu perlu diutamakan. Adab yang diajarkan oleh Islam akan diutamakan. Tapi puak ni depa tak utamakan adab dan juga adab bangsa dan juga agama Islam. Tapi amat memalukan muka-muka puak-puak ni. Depa apa jenis manusia tak tahu. Sebab apabila depa kalah di medan perang, depa kalah di dalam pilihan raya, dah tak tahu depa nak attack kerajaan apa lagi. Dan satu demi satu kejayaan yang Anwar Ibrahim dapat buktikan kepada rakyat dan juga negara kita, depa dah koyak, depa dah tak tahu, depa dah tak ada hujah, tak ada modal, depa mainkanlah seperti ini. Jom tanpa tunggu lama-lama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh puak-puak ni dan apakah respon orang-orang kita terhadap puak-puak ni. Aku akan sertai 3 ke 4 video untuk nak menjawab perangai puak-puak ni. Inilah Melayu hipokrit, Melayu yang menjatuhkan maruah Melayu, yang menjatuhkan maruah agama Islam. Orang Cina, India, Iban, Kadazan yang bukan Islam, Kristian ke apa, gelak je kepada kita sebab sesama Islam, sesama Melayu menunjukkan perangai yang buruk. Jomlah sama-sama kita dengar. Kami yakin Anwar Peliwat. Ya, yakin Anwar Peliwat. Okay, macam yang korang boleh tengok lah dalam video tu, recognizable face, muka yang kita kenal dalam video tu. Papa Gomo ada, Syafiq ada, okay. Dengan bangganya mereka bergelak ketawa. Dengan bangga. Gembira, okay, nampak gembira selepas melakukan jenayah qazaf, okay, melakukan tuduhan zina ataupun liwat terhadap seseorang tanpa membawa saksi, okay. Dengan bangganya mereka melakukan perkara itu. Dengan bangga, seronok, bergembira, bergelak ketawa, okay. Dia sebenarnya ini bukan soal boleh kritik Perdana Menteri atau tak, okay. Tak ada masalah nak kritik Perdana Menteri. Kita sendiri aku secara peribadi aku akui, okay, Datuk Seri Anwar dia ada kelemahan dia, okay. Datuk Seri Anwar itu batang tubuh seorang Perdana Menteri, dia ada kelemahan dia, dia ada kepincangan dia, okay? Dia tak sempurna, dia bukan seorang manusia yang tidak ada kelemahan, tidak ada perkara yang kita boleh kritik langsung, bukan, okay? Dia ada kelemahan dia, and kritiklah mengikut apa yang boleh dikritik, okay? Maknanya kritiklah dia lantik siapa dalam kabinet, okay? Polisi dasar yang dia buat, kritiklah, tak ada masalah, okay? Tegurlah dia kalau dia buat salah, tak ada masalah. Ini bukan nak kempen suruh, oh kau tak sokong Datuk Seri Anwar, kau salah. Bukan, tak ada masalah. Tak nak sokong dia, tak ada masalah. Cuma sedih lah, aku secara peribadi agak sedih. Okay, sebab apa? Sebab kalau nak jatuhkan dia, nak tekan dia, nak nak kritik dia, nak maki hamun dia, itu menggunakan isu peribadi, iaitu isu liwat. Okay, isu yang
pada pendapat aku sebagai rakyat Malaysia lah, okay? Sebagai rakyat Malaysia yang kita menuju ke depan, okay? Menyerang seseorang itu menggunakan kes yang berpuluh tahun lalu, okay? Kita sendiri pun tak tahu betul ke tak apa perkara tu, betul ke tak keputusan mahkamah itu, okay? Jadi ini adalah satu jenayah qazaf, okay? Dan kita tahu jenayah qazaf ini besar kesan dia, okay? Besar, sangat besar kesan dia. Aku dah explain dalam video, ada video aku buat tentang kesan atau akibat daripada melakukan jenayah qazaf. Tapi puak-puak ni, mereka seolah-olah macam tak sedar ataupun tak kisah pun dia orang buat jenayah ni hari-hari. Okay? Ini bukan kali pertama mereka puak-puak ni memainkan isu yang sama. Okay? Memutarkan isu yang sama, memainkan isu yang sama siang dan malam, menyerang Datuk Seri Anwar menggunakan isu peribadi beliau. Okay, kalau nak kritik Anwar, kritiklah dasar, kritiklah polisi yang dia buat. Tak ada masalah, okay? Jadi, tak ada apalah aku nak cakap, okay? Kita sama-sama doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa puak-puak ni, okay? Wallahualam lah. Di antara 6 orang ni yang duk yakin Anwar pelibak, tak ada seorang pun dapat membawa 4 orang saksi. Daripada pertama kali Anwar dituduh di mahkamah sampai hari ni, tak ada seorang pun yang dapat tampilkan diri, serah bukti, serah saksi, ya kami yakin Anwar peliwat. Tak ada seorang pun sampai hari ni, setelah puluhan tahun Anwar di penjara dan kes tu dah puluhan tahun, sampai hari ni tak ada sekon pun. Dan kenyataan Mahathir sendiri yang mengatakan pendakwa raya dibayar 5 juta ringgit. Sehingga hari ni tak ada seorang pun berani saman Tun Dr. Mahathir berkaitan kenyataan Tun Dr. Mahathir. Hampa itulah. Kalau kritik, no problem. Kritik, no problem. Seperti mana yang Hadi Awang tu, walaupun dia duk geng-geng puak-puak dia duk gelarkan dia tu ular mak, tapi dia tak pernah pun keluarkan kenyataan jangan kritik saya sebab saya ular mak, saya ni apa orang kata apa tu, saya ni pewaris Nabi, saya itu, saya ini. Sebab apa? Sebab Hadi Awang dia tahu ini politik demokrasi. Hang boleh kritik aku, hang boleh hantam apa hang hantam, tapi hang jangan fitnah, hang jangan main isu peribadi. Kalau hang berpolitik di dalam dunia demokrasi, hang boleh kritik dan hang boleh bahaskan apa yang hang akan buat, kalau hang dapat memerintah. Sistem yang macam mana, apa yang perlu buat. Tapi apabila puak-puak ni hancur habis, geng. Maruah demokrasi pun hancur dan maruah orang Melayu, maruah Islam pun hancur disebabkan puak-puak ni. Mereka ni ibarat manusia macam ni lah, tak ada adab lah, mudah cakap. Adab tak ada. Sebab Rasulullah diturunkan, Nabi Muhammad diturunkan, nombor satu yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad adalah adab. Adab tu menyantuni manusia, menyantuni orang, supaya orang berminat dengan adab kita, supaya orang berminat dengan cara kita. Tapi apabila adab mereka tak jaga, mereka sesuka hati, mereka berseronok mencecah, menghina, memfitnah orang, sedangkan dengan fitnah tu dia tak dapat bawa bukti sampai hari ni, duk sembang. Jom sama-sama kita dengar video yang kedua untuk daripada Faizal Rahman. Tadi daripada Wan Abdul Hadi, ni daripada Faizal Rahman pula. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum, salam madani. Tuan-tuan, dah tengok ke belum video 6 Jahanam? Dah tengok belum? 6 Jahanam. Belum viral dekat TikTok, video 6 Jahanam. Juak-juak Tun Mahathir yang diketuai oleh Abu Bakar Yahya. Ada juga Papa Gomo dekat situ, yang mana kalau kita tengok video tu total ada 6 orang. Jadi kenapa saya katakan video ini video 6 Jahanam, tuan-tuan? Ini adalah juak-juak Mahathir yang sebenarnya kekeringan idea. Yes. Kita kena Betul. faham semasa Datuk Seri Anwar ataupun PMX dulu mula-mulanya difitnah dengan tuduhan-tuduhan jenayah seksual ini, dimulakan fitnah itu di zaman Tun Mahathir. Yes. Kemudian disambung kemudian dalam beberapa siri pertuduhan, dan kita lihat bagaimana Allah izin fitnah-fitnah ini dibersihkan juga pada zaman Mahathir. Yes. Jadi bila melalui kata orang langkah syaitan itu,
gagal mengekang kemarahan PMX dan pada hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi kita dapat lihat betapa kecundangnya hati atuk ni tuan-tuan. Bila melihat orang yang dia nak sangat tidak menjadi Perdana Menteri, sekarang menjadi Perdana Menteri. Sebab itu saya katakan mereka ini adalah orang yang kecundang. Orang yang kecewa jiwanya, saban hari memikirkan bagaimana nak menjatuhkan Perdana Menteri kita. Sebab itu dalam konteks tuduhan qazaf jenayah ini, saya mengambil pendirian untuk kita menerima nasihat daripada Menteri Agama kita. Untuk kita melaporkan sebarang video, sebarang penulisan khasnya video 6 Jahanam ini kepada pihak Jabatan Agama. Biar Jabatan Agama yang menjalankan siasatan. Sebab ini satu bentuk naratif. Satu bentuk naratif yang mana kalau kita perhatikan secara teliti, mereka dah ketandusan idea. Kita jangan masuk dalam naratif mereka. Bila atuk ini dulu semasa dia memegang kuasa, bolehlah dia kontrol polis, dia kontrol mahkamah. Okey, bolehlah dia kenakan segala-gala fitnah yang dibuat terhadap Datuk Seri Anwar ini. Namun sekarang ini dia sudah tidak berkuasa, tuan-tuan. Dia tidak boleh lagi mengarahkan pihak polis, dia tidak boleh lagi mengarahkan mahkamah. Jadi apa yang boleh dia lakukan hanyalah mengulangi skrip lama, tetapi dalam konteks yang berbeza. Dia menggunakan skrip lama itu tadi, fitnah lama itu tadi untuk menjatuhkan reputation PMX kita melalui media sosial. Samalah seperti mana yang dibuat oleh 6 Jahanam ini. Jadi tuan-tuan, saya kira kita jangan layan naratif orang yang kecewa ini. Selain daripada fitnah, apa lagi yang mereka ada untuk menyekat kemarahan PMX? Kita lihat bagaimana satu demi satu cubaan untuk menjatuhkan PMX melalui tebuk atap gagal. Okey, gagal. Nak mengalahkan PMX dari sudut idea-idea ekonominya pun masih kita tak kelihatan lagi, masih tak nampak lagi. Maka the only way yang dia ada adalah menebarkan fitnah. Menebarkan fitnah melalui naratif-naratif fitnah ini untuk rakyat di bawah ini termakan dengan naratif fitnah mereka. Jadi sebab itu pada saya jangan kita layan naratif fitnah mereka ini, kita biarkan mereka, biarkan Jabatan Agama menjalankan tugas mereka, menjalankan tugas mereka untuk menyiasat tuduhan-tuduhan qazaf yang semakin lama semakin berleluasa ini. Cuma dalam keadaan sekarang ni kita rasa pelik, tidak kedengaran suara-suara ulama'-ulama' PAS yang dulunya bermati-matian mengatakan bahawa PMX itu adalah sebahagian daripada mangsa fitnah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka juga mendapat manfaat daripada tuduhan qazaf yang dilakukan oleh juak-juak Tun Mahathir ini. Tapi walau bagaimanapun saya percaya tuan-tuan, dalam politik ini kita bermain dengan naratif. Sama ada naratif kita di pihak kerajaan madani, kerajaan perpaduan, ataupun kita nak melayan naratif juak-juak Tun Mahathir ini. Jadi saya memilih untuk kita tidak melayan naratif fitnah yang dimainkan oleh juak-juak Tun Mahathir ini, untuk kita terus ke hadapan memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat. Kita jangan menjadikan isu ini sebagai satu isu yang besar. Biar Jabatan Agama menjalankan tugas mereka. Boleh tuan-tuan? Jadi saya lampirkan juga berikut adalah apa yang ditegaskan oleh Menteri Agama kita. Dan kita wajar sokong, dan dengan saranan tersebut saya menyeru untuk semua cabang-cabang, khasnya cabang-cabang keadilan di seluruh negara untuk tampil membuat laporan agar Jabatan Agama dapat memulakan satu siasatan terhadap 6 Jahanam juak-juak Tun Mahathir itu. Boleh tuan-tuan? Okey? Sama-sama kita menjalankan tugas kita dalam usaha kecil kita menjaga maruah PMX kita. Terima kasih tuan-tuan.
Okey geng, setara tu je. Seperti mana depa sengaja depa nak mainkan isu-isu lama, isu-isu supaya rakyat-rakyat yang baru-baru ni, teman-teman anak-anak muda ni supaya tahu dulu Anwar Ibrahim ada kes liwat, dulu Anwar ada kes tu, dulu Anwar ni macam-macam kan. Sedangkan itulah modal depa dah habis dah. Okey, sekarang isu beras, attack lah isu beras. Tapi hampa dah tak ada ujar dah selepas pihak kerajaan dah memperjelaskan isu beras. Harga tak naik pun, hanya beras import. Beras tempatan sekarang ni dia dah jadi rebutan. Kan, disebabkan itu. Okey, mainlah isu-isu beras, isu gula, isu minyak, isu pendatang asing. Kan? Sebab apa? Sebab apa hampa tak main? Sebab hampa sepanjang hampa memerintah pun hampa tak mampu buat. Hampa tak mampu tangani masalah-masalah yang dihadapi oleh kerajaan hari ni. Sebab hampa gagal, sebab hampa tak reti kan. Kalau hampa gagal buat apa-apa sikit, tambah hutang. Tak reti buat apa-apa sikit, desak sana desak sini, bagi subsidi senang-senang, sakau duit banyak-banyak, korek tabung sana, korek tabung sini. Lala negara meninggalkan beban kan. Tapi dia nak tutup yang kegagalan depa tu dengan mainkan naratif, mainkan hujah-hujah ataupun naratif-naratif yang sangat memalukan, sangat yang menunjukkan agama Islam di dalam Malaysia, bangsa Melayu di dalam Malaysia yang bersama dengan Perikatan Nasional ni amat-amat tak ada adab, memalukan sendiri agama Islam dan memalukan sendiri bangsa Melayu. Puak-puak ni puak-puak hak yang duk buat lah, hak yang duk ulang pasal liwat. Tu je hujah depa. So sekarang ni untuk lebay-lebay ustaz-ustaz yang duduk di dalam PAS, duduk di dalam satu tu, jangan hipokrit lah kan. Banyak setan-setan bisu di dalam parti PAS tu. Banyak ulama-ulama yang duk kata ulama tu ulama bisu. Mengaji Quran, kitab sana, kitab sini, karam. Tapi bab fitnah khazaf haram, tak bersuara langsung. Setan bisu puak-puak ni pakat jadi kan. Dia duk kata orang setan bisu, dia tu setan bisu kan. Weh, hang sebagai pemimpin, babe. Hang dah hantar budak-budak hang buat benda tak elok. Hang sebagai pemimpin, apa tugas hang, babe? Apa tugas hang? Takkan hang jadi setan bisu, menghalalkan demi apa? Demi nak memburukkan kerajaan hari ini. Kan? Satgi kita keluarkan kata-kata kesat. Mulalah kata itu, kata ini. Tapi bermula daripada puak-puak hampa. Kalau hampa kata hampa betul-betul perjuangkan agama Islam. Kalau benda fitnah, hampa perlu tegur budak-budak hampa. Bukan diam, bukan jadi setan bisu. Kepiah atas kepala siapa pun boleh letak. Yang duk kata ulama lah, kitab tu, karam kitab ni banyak buku lah, apa-apa. Bab fitnah. Allahu Akbar. Dulu bukan main gi hang duk jilat Anwar Ibrahim. Dulu bukan main gi hang keluarkan satu buku, satu kitab fitnah khazaf muka Anwar Ibrahim depan-depan. Wai, sekarang hang jadi setan bisu. Sebab apa? Sebab hang tak bersama dengan Anwar. Apabila hang bersama dengan Anwar tu dapat bagi keuntungan kepada hang, bukan hang peluk lagi. Kan? Apabila sekarang hang dah tak bersama, Anwar Ibrahim tidak menguntungkan hang punya terajang, hang punya jet, hang punya menghalalkan fitnah tu. Dulu yang hang kata fitnah, sekarang hang kata benda tu betul. Kan? Pakai akal lah. Janganlah disebabkan parti politik, hang akidah hang pun hang perdagangkan. Kan, cara hang, agama hang, segalanya hang perdagangkan demi nak meraih undi, demi kepentingan politik hang. Kan, berapa banyak setan bisu lah, babe. Kan, yang duk gila kuasa, yang duk pelik lah puak-puak ni. So kita akan bawakan video yang ketiga, hujah daripada sahabat aku ni, soal puak-puak 6 jahanam. Jom sama-sama kita dengar. Aku terpaksa mute sebab ada lagu sini. Tak ada suara dia. Dengan bangganya. Saya rasalah manusia-manusia yang ada di dalam video itu sebentar tadi tidak ada rasa bahawa mereka akan mati dan satu hari nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rasa mereka akan hidup selama-lamanya dan apa saja yang keluar daripada mulut mereka tidak akan diambil kira sebagai daripada markah yang akan dinilai. Sama ada markah ini memberikan satu timbang tara yang positif pada mereka untuk ke syurga ataupun penolakan markah untuk mereka diumbankan ke neraka. Mereka-mereka ini bukannya budak berumur 17-18 tahun yang tidak ada keluarga,
kan? Mereka ni saya percaya ada anak, ada isteri dan ada anak perempuan. Dan perkataan yang keluar, jenayah kazaf yang dilakukan secara terang-terangan dengan bangkanya seolah-olah manusia yang tidak mempunyai agama. Dan kita semua sedia maklum juga yang bahawa saudara Syafiq tu sebelum ini pernah sendiri mengaku bahawa beliau telah keluar daripada Islam, dan saya tak tahu bahawa sekarang ni dia dah bertaubat ataupun dah masuk balik mengucap 2 kalimah syahadah atau tidak. Itu letak tepilah kan. Tapi yang lain-lain tu adalah orang Melayu yang mengaku bahawa mereka ini beragama Islam, yang mengaku bahawa saudara-saudara Islam, tidak kira lah Melayu ke Cina ke India ke, asalkan agama Islam adalah bersaudara, tapi mengeluarkan tuduhan dan jenayah kazaf secara sedar, bukan tidak sedar, secara sedar. Jadi anda nilai sendirilah, inikah manusia-manusia yang anda ingin jadikan idola? Saya cukup-cukup simpati dengan mereka lah. Betul? Betul lah kan? Berakal, boleh berfikir. Tapi itulah disebabkan Anwar Ibrahim tidak menguntungkan puak-puak ni, tidak menguntungkan geng-geng ni. Memang dia hantam kau-kau, dan maki kau-kau, dia fitnah kau-kau. Sedangkan salah seorang di antara ramai tu, dia tu pernah murtad. Kena ingat, dia pernah murtad. Kan? Sajalah, kita tak perlu letak video dia sebab memang dah viral sangat-sangat. Tapi ya, apa bayangkanlah. Kan? Tapi dia berasa diri dia tu suci, diri dia tu bersih, dia berasa memang apa yang diperjuangkan dia tu bagus sangat. Tapi okey, kita bawa video yang ketiga. Video yang keempat ni kita akan sertakan last kali video Dr. Mazhar, kan? Sama-sama kita dengar dan kita ambil iktibar. Kena ingat, masalah jiwa, masalah hati kena jaga. Tapi apabila keterlaluan berpolitik hingga akan mengabaikan soal-soal akidah, dosa, pahala, mampui. Bila kita mengabaikan dosa pahala tu, geng, jom sama-sama kita dengar. Kami yakin Anwar Peliwat. Ya, yakin Anwar Peliwat. Tidak, saya tanya. Apakah anda semua yakin Anwar itu peliwat? Ya, kami yakin. Tarik balik. Tarik apa tu? Tarik balik. Dalam parlimen tak boleh di luar, jangan. Tarik balik. Sebab itu agama kata siapa tuduh orang berzina tak cukup 4 orang saksi, 3 orang ada, orang baik-baik, tak cukup 4. Sebat 80 rotan dah belakang dah. Sebab apa? Agama tak suka gosip. Ini personal sin, ini dosa pribadi. Tapi agama bila babitkan hal, membabitkan kepentingan awam, agama tegas. Sebab apa? Sebab ini masalah orang lain. Satu orang dalam medan perang mati berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat masuk di medan, mata syahid, mata wa huwa syahid, mati dan dia syahid, mati syahid, mati syahid. Sampai satu orang dia kata mata fi sabilillah syahidan, dia mati dalam jalan Allah, Allah syahid. Nabi kata la, tak, inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha yaumal qiyamah. Ghallah. Tidak, kata Nabi, si dia ni yang mati berperang, bukan di bawah turus angkatan tentera mana, di bawah pimpinan Nabi di medan peperangan. Nabi kata dia mati, aku melihatnya di dalam neraka disebabkan sehelai selendang yang diambilnya tanpa pembahagian yang betul. Dahulu pembahagian dalam tentera bila dapat ada ghanimah, ada rampasan harta perang dibahagikan mengikut peraturan ketenteraan. Dia ambil dulu selendang tu, bubuh kat dia dulu. Walaupun dia mati syahid, Nabi kata di dalam neraka. Masya-Allah. Kita akan tengok ada satu orang wanita dalam hadis kita akan yang selalu saya baca, imra'ah mumisah, wanita lacur bagi minum anjing. Allah ampunkan dia. Yang ni jihad bersama dengan Nabi, ambil harta orang, Allah masukkan neraka. Apa bezanya? Yang tadi dosa pribadi, yang dia buat kebaikan awam.
Yang ini dosa awam walaupun dia baik secara peribadi. Cuba hangpa tengoklah kan. Sehingga kan dia pun tak rasa dosa pahala tu. Dia pun tak rasa. Puak-puak ni dia tak rasa. Kan? Disebabkan bala Allah tak turun. Kan? Bila cerita hamba, bila satu kaum, satu puak, satu kumpulan ni melakukan dosa yang sangat-sangat keji, yang jahat, dosa yang sangat-sangat teruk, apabila Allah turunkan bala, bukan buat hampa je kena, geng. Orang-orang yang tak bersalah pun kena, geng. Orang-orang yang tak bersalah, orang yang tak berpolitik pun kena. Segala bala tu. Kan? Seperti mana zaman-zaman Nabi terdahulu, sebab kaum-kaum dia buat benda-benda laknat, buat benda-benda hak tak elok. Kan? Allah turunkan bala. Orang-orang yang tak bersangkut paut pun kena sekali, geng. Samalah macam sekarang. Kan? Apabila terlalu mainkan fitnah, kan? Sehingga kan cuba hampa bayangkan dunia media sosial sekarang. Hampa satu video macam ni viral satu dunia. Dan paling terutamanya bermula daripada negara kita. Bayangkan bila Allah uji satu tu, teruk, geng. Bukan semata-mata puak hampa je kena. Satu Malaysia kena. Kan? Apa yang berlaku dekat Indonesia. Kan? Hak yang jadi tsunami tu. Hanya beberapa puak aja yang buat soal akidah yang telah melanggar soal hak yang agama Islam ni, hak yang daripada melanggar had, daripada ibarat kufur kepada Allah. Bila dah terlalu lama, cuba bayangkan, sekali Allah turun bala dekat tempat tu, orang yang tak bersalah pun kena habis, kena tempias habis, papa kedana apa pun tak ada, sampai rumah tak ada, apa pun tak ada. Takkan hampa nak lagu tu yang berlaku ke dalam Malaysia, yang akan berlaku. Disebabkan apa? Disebabkan politik yang mangkak punya jenis politik puak-puak ni. Sebab apa? Sebab Tun Dr. Mahathir hilang deposit, sebab Hadi Awang tak dapat jadi menteri, tak dapat jadi Perdana Menteri, sebab parti PAS yang kata parti Islam, parti hak perjuangkan agama lah katanya, sebab tak dapat memerintah negara kita, sebab Muhyiddin Yassin tak dapat jadi Perdana Menteri, sebab Hadi dia tak jadi duta khas. Sebab tu pakat-pakat jadi mangkak otak apa semua, biol agama letak tepi, yang penting politik dulu. Sampai tahap-tahap tu. Berapa banyak setan-setan bisu di dalam parti PAS tu. Langsung tak bersuara, tak bagi nasihat, tak keluarkan kenyataan apa-apa, malah membenarkan. Dulu bukan main lagi waktu Pakatan Rakyat. Berpeluk, turun berhimpun membela Anwar Ibrahim. Apabila Anwar Ibrahim duduk di dalam penjara, kan, daripada Parti Keadilan Rakyat, Parti DAP, kan, dah tak mampu, duit tak ada, dah tak mampu bagi duit kepada PAS, dan pakat cari duit sendiri, cari dana sendiri. Faham? Dia wujudkan satu isu, dia wujudkan, dan Pakatan Rakyat berpecah. Dan apabila bersama dengan UMNO 2018 dengan 2019, dia bersama dengan UMNO untuk dan dapat tubuh kerajaan pintu belakang, dan untuk hadapi PRU 15, UMNO cakap UMNO tak mampu bagi duit, kepada PAS. Sebab tu PAS tidak memilih untuk bersama dengan UMNO, dia memilih kepada siapa yang ada duit. So Parti Bersatu ada duit, hampa boleh tengok PRN Melaka, tara mana kemewahan, boleh sewa lori yang ada skrin besar, boleh berkempen menggunakan lori skrin. Mana mai duit tu? PAS bersama dengan Parti Bersatu. UMNO waktu PRN Melaka, PRN Johor, mereka pun tak mampu sediakan TV skrin hak yang besar. Dan bila hadapi PRU yang ke-15, pilihan raya umum hari tu, boleh tengok betapa mewahnya Parti PAS. Betapa mewahnya. Sana sini cacak. Fitnah. Keluarkan fitnah. Tengok berapa orang yang disaman. Sebab apa? Sebab fitnah. Jadi itulah. Kan, cuba hampa fikir. Siapa yang boleh sediakan duit kat PAS, PAS akan jilat. Dan apabila mereka dah korbankan duit, dah sampai duit habis dah, Parti Bersatu pula akaun kena beku, dah tak ada duit dah, pening dah, mainkanlah isu-isu.
Mainkanlah isu-isu fitnah-fitnah ni kan, kononnya memperjuangkan Islam tapi haram pejadah apa pun dia tak perjuangkan Islam, hanya semata-mata sembang dapat kuasa, haram pejadah apa pun tak buat. Ni hari tu dia kata Kelantan akan kaya kalau PAS terus memerintah. Ni dah berapa bulan dah, kaya ke, berubah ke Kelantan tu kan? Jadi kita fikirlah, okey, aku akan buat part tu untuk video soal ni. Terima kasih banyak, boleh subscribe, like, komen dan share. Tak kat mampang tuan. Assalamualaikum.